Menteri, sikit boleh Menteri? Manakah ada cadangan pindahan undang-undang? Sikit dah, nak minta masukkan sikit benda yang saya rasa mungkin. Menteri, tadi terima kasih kerana punya rancangan untuk mempertahankan hak pembeli. Tetapi di dalam projek-projek pembangunan yang berjaya, ada lagi mangsa-mangsa yang lain, iaitu mereka-mereka yang penduduk yang tinggal di tanah tersebut. Menteri, mohon penjelasan Menteri kerana sehingga hari ini undang-undang kebanyakannya tidak memihak kepada penduduk di atas nama penduduk asal, yang pastinya mereka ini bukan pendatang asing, mereka pembayar cukai dan sebagainya. Kerana Menteri saya rasa boleh mendapat rujukan daripada pegawai hampir ke semua kes. Tetapi yang kita sebagai di sini, kerajaan perlu juga mengambil sikap tanggungjawab mengenai hal ehwal kebajikan mereka. Kenapa saya tekankan isu dengan izin tadi economic, social and cultural right United Nations itu, kerana di situ ada satu benda yang mempertahankan mereka dengan izin, tidak akan berlaku forced eviction. Itu yang dipertahankan oleh bangsa besar-besar itu. Malangnya apabila negara Malaysia tidak menandatangani ratifikasi ataupun convention tersebut, prinsip itu tidak dapat diguna pakai di peringkat Malaysia. Jadi memandangkan trend ini terlalu berleluasa sehinggakan kes-kes menunjukkan merata. Jadi di dalam melihat kekangan kita tidak perlu pasrah kepada ekonomi pasaran, tetapi dengan izin market access perlu juga dilihat, perlu ditangani, dan mungkin dasar-dasar dan undang-undang yang Menteri akan bentangkan dewan ini, tolong ambil kira juga mereka-mereka ini. Kerana saya dengan izin saya katakan, mungkin hampir kalau tidak separuh, mungkin suku daripada kampung-kampung asal di Parlimen Balik Pulau akan hilang di atas nama pembangunan dan pasaran. Jadi saya rasa Menteri tolong pastikan, dan mungkin kerajaan perlu ada satu inisiatif yang khusus. Menteri. Ya Mak, saya ingat ya, mengenai pindahan sedikit saja mengenai projek-projek terbengkalai. Okey. Menteri, saya ingin terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri mengenai projek-projek seperti yang dikatakan tadi. Adakah dalam pindahan kepada undang-undang nanti pengarah-pengarah syarikat yang telah menjadi punca kepada projek-projek yang abandon terbengkalai akan diambil tindakan seperti senarai hitamkan mereka, sebab mereka tidak akan menjadi pengarah lagi di syarikat-syarikat lain. Sebab apa yang berlaku adalah sesuatu syarikat itu digulung, seperti Lembah Beringin Sdn Berhad. Di Lembah Beringin, syarikat telah digulung, orang-orang yang beli rumah sehingga sekarang tapak pun belum dibangunkan, tetapi syarikat yang digulung itu adalah anak syarikat kepada Land and General Berhad. Tapi Land and General Berhad tidak langsung peduli apa yang berlaku kepada pembeli rumah. Mereka kata itu syarikat telah digulung, bukan ada kena-mengena dengan kita, iaitu Land and General. Tetapi sedangkan Land and General adalah pemilik 100% saham Lembah Beringin Sdn Berhad. Bolehkah satu pindahan dibawa untuk merangkumi aspek ini? Terima kasih. Dalam pindahan-pindahan yang akan diperkenalkan, Tan Sri Yang Pertua, memang amat ketat sekali, di mana kita akan memperkenalkan unsur jenayah dalam akta pindahan-pindahan akta pemajuan tanah Developers Act, Housing Developers Act. Dan selain daripada itu juga kita minta supaya cengkeram sebelum lesen dikeluarkan kepada sebuah syarikat pemaju, cengkeram tu dinaikkan hingga 3% daripada jumlah cost construction. Datuk, saya tak nak bagi dah. Ini last. I nak explain. Yang berhormat Menteri. Ya. Benarkan kepada Indra Mahkota, because ada perkara mustahak yang dia nak tanya. Indra Mahkota. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Last. Saya nak menyokong usaha kerajaan untuk menambah pemilikan rumah dalam negara kita. Saya sokong kementerian. Cuma ada perkara yang menyebabkan kementerian nanti dipersalahkan. Kita naikkan had harga rumah dalam skim ini daripada 220 sehingga 400. Maka orang akan berebut-rebut beli rumah tahap siling, kerana kita kata ada pengecualian dalam surat cara perjanjian. Ini akan direbut kerana mengurangkan harga kos rumah. Tapi had ini dikatakan sehingga 300,000 sahaja, sedangkan peristiharan kata 400,000. Ini yang menyebabkan orang yang beli rumah lebih pada 300,000 akan mempersalahkan Kementerian Yang Berhormat. Terima kasih. Ianya tidak akan salahkan kementerian saya, sebab ini di bawah kementerian yang lain.
Tetapi tak apalah Yang Berhormat, saya akan bagi maklum balas balik kepada Jabatan Perdana Menteri supaya mereka ni lebih dapat meneliti aspek yang telah ditunjuk oleh Yang Berhormat. Pihak Yang Berhormat Teluk Intan, Yang Berhormat cukup. Teluk Intan, saya akan nak memberitahu bahawa semua pemaju-pemaju, kalau mereka ni syarikat sedang berhad, jika ada projek-projek yang pernah terbengkalai, maka nama-nama mereka sebagai ahli pengarah akan disenarai hitamkan oleh kementerian saya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setakat ini kita mempunyai 1,000 lebih. Saya tak boleh ingat angka dia lah. 1,000 lebih ahli pengarah syarikat-syarikat yang menyebabkan skim perumahan yang terbengkalai. Ya. Dan untuk makluman pula kepada ahli Yang Berhormat pula, saya ingat sudah lah. Just clarify tadi 3% tu. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tadi dijadangkan nak naikkan deposit, ada membuat peraturan memastikan pemaju untuk menyimpan 3% deposit. Bagi saya ini akan menambah kos, tapi apakah sudah berlaku kepada sistem di mana semua wang pembelian mestilah disimpan dalam akaun amanah yang mesti digunakan untuk pembinaan? Apakah yang terjadi kepada sistem itu? Adakah ia satu kegagalan? Kalau tidak mungkin sesuatu projek itu terbengkalai. Jangan kita tambah kos, guna cara tambah kos yang membebankan rakyat lagi. Jadi saya nak tahu apakah sudah jadi kepada sistem akaun amanah itu. Apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat memang HDA account lah kan, Housing Developers Account, ia masih wujud. Dan maksud kerajaan untuk menerima 3% total cost construction, bukan untuk satu alasan di mana pemaju boleh menaikkan harga rumah. Ini adalah satu cengkeram di mana kemungkinan cengkeram ini akan dimasuk balik kepada HDA account. Dan kadang-kadang HDA account ianya kalau tidak diawasi dengan baik-baik. Sebab yang penting sekali, barisan yang mengawasi HDA account adalah bank, institusi perbankan. Dan kalau institusi perbankan terlepas pandang, melulus wang yang simpan dalam HDA account tu kepada pemaju, kadang-kadang ianya akan menjadikan satu masalah. Tetapi walau bagaimanapun, kementerian sekarang telah cukup mengetatkan sistem pengeluaran duit dari HDA account. Okeylah.